Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein, Guru Pendidikan Islam SMK Bandar Rincing Semenyih, Selangor. Okey Ustaz, untuk segmen ini pula, apakah yang ingin kita fokuskan? Okay, hari ini untuk segmen ini kita akan fokuskan yang pertama segi pengelasan. Dan juga kaifiat, dan akhir sekali kita tengok hikmah haji itu. Baik. Pengelasan ini kita ada 3 bahagian haji lah. Ya, insya-Allah. Boleh saya teruskan? Ustaz. Boleh Ustaz, silakan. Okey, baik. Okey, baik anak-anak semua, murid-murid SPM semua, kita teruskan dengan kaifiat ataupun pengelasan haji. Ya, antara pengelasan haji ataupun bahagian-bahagian haji ataupun amalan-amalan haji itu, yang pertamanya iaitu haji ifrad yang pertama, yang keduanya haji tamattu' dan juga yang ketiganya haji qiran. Ya, apa maksud haji qiran, apa maksud haji tamattu' dan haji qiran. Okey, kita akan laksanakan haji qiran ifrad ni ialah dengan mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama, ya. Anak-anak semua ingat, pada tahun yang sama dia buat haji dulu kemudian buat umrah. Itu dinamakan haji ifrad. Haji tamattu' pula dia mengerjakan umrah dulu kemudian mengerjakan haji. Kemudian haji qiran ini dia serentak mengerjakan haji dan umrah sama-sama. Okey. Akmal, silakan Akmal. Saya nak tanya Akmal ni. Akmal. Ya, Ustaz. Okey. Akmal, cuba huraikan sikit berkaitan dengan haji tamattu' ni. Haji tamattu' ni dia mengerjakan umrah dahulu. Ya. Dalam bulan haji lah. Bulan haji. Kemudian baru mengerjakan haji pada kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Alhamdulillah. Betul ke Ustaz? Dia faham. Ya. Dia faham. Betul. Maksudnya kita daripada Malaysia pergi Madinah. Pergi Madinah biasanya 8 hari. Ya. Ya, 8 hari berada di Madinah, seterusnya kita akan bergerak ke Mekah. Di tengah-tengahnya di Bir Ali kita buat umrah kat situ dulu. Okey, buat umrah, kemudian kita pergi tawaf sa'i semua bercukur, selesai umrah, maka selepas itu pada 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, kita terus mengerjakan haji. Okey, tepat sekali Akmal. Terima kasih Akmal. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita lihat bagaimana ataupun kaifiat, ya, kaifiat kita mengerjakan haji tamattu'. Kenapa kita fokus pada haji tamattu' ni? Sebab rutinnya biasanya jemaah haji Malaysia ni kita melaksanakan haji secara haji tamattu'. Ya, kita berada di Malaysia. Contoh, ya, kita berada di Malaysia, kemudian kita bergerak ke Madinah, kemudian sampai di sana kita bersama di sana 8 hari untuk beribadah, solat berjemaah dan sebagainya. Kemudian kita terus ke selepas itu kita terus ke Mekah, dan sebelum sampai Mekah di Bir Ali dipanggil miqat sana, kita bermiqat dan kita berihram umrah sana, kemudian kita pergi Mekah, selesai umrah barulah sampai 9 hari bulan kita mengerjakan haji di sana. Okay, itu kaifiat, ya, kaifiat mengerjakan haji secara tamattu'. Baik, seterusnya kita lihat ini perjalanan haji kita. Ya, perjalanan haji dari Malaysia. Tengok yang pertama sekali di atas. Okey, di Malaysia ni kita berada di Malaysia, kemudian kita bergerak di Madinah. Ke Madinah selama 8 hari. Ya, biasanya 8 hari. Ya, 8 hari, kemudian kita ke Mekah. Di Bir Ali itu kita niat ihram, niat umrah di situ, dah pakai ihram, kemudian kita bertalbiyah. Naik bas bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai di sana kita laksanakanlah, ya, rukun-rukun umrah itu. Dan selesai saja dah sana, kita berada di Mekah, kemudian kita akan berulang-alik. Nak buat umrah pun boleh. Nak buat banyak kali pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Terpulang kepada jemaah lah, atas kemampuan dia. Tapi biasanya dinasihatkan jangan banyak sangatlah. Sebab kita nak jaga kesihatan. Betul Ustaz. Kan penat sangat pula kan. Nanti 9 bulan nak pergi wukuf tak dapat pula. Penat kan. Betul. Jadi kita kena jaga kesihatan, insya-Allah. Buat ikut kemampuan dah. Betul. Ya. Okay. Kemudian dah selesai semua, dah haji, dah tahu semua. Kemudian kita pun balik Malaysia. Itu haji tamattu'. Dan sekiranya jemaah haji pergi ke Mekah dulu, dia akan berumrah ataupun dia pakai ihram di Malaysia lagi. Sampai di miqat nanti dia akan umumkanlah. Sekarang kita berada di miqat dan boleh niat umrah. Itu segi haji, dari segi haji tamattu'. Okey, baik, seterusnya kita lihat hikmah haji. Hikmah haji ini kita nak fokus kepada anak-anak kita ni.
Ya, saya tengok Syairah tu senyum je. Dari tadi senyum Syahirah Ustaz. je. Baguslah Syahirah ni. Comel Senyum anda. panjang. Okey, silakan Siti Syahirah. Ya. Okey, hikmah haji. Dari aspek rohani, dapat menghapuskan dosa. Sosial pula saling mengenali sesama umat Islam. Politik dapat menzahirkan kekuatan umat Islam. Dakwah dapat menyemarakkan dakwah umat Islam. Dan ekonomi pula dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam. Okey, terima kasih. Betul ke Ustaz? Betul. Syairah, saya nak tanya. Dari segi ekonomi tu macam mana meningkatkan ekonomi umat Islam tu? Macam mana? Mungkin berniaga ke Syahirah, Mungkin betul tak? berniaga ke kat sana jual kurma ke. Betul lah Syairah. Betul, dan lagi orang perempuan. Suka benar berniaga Ustaz. Shopping, kan? Betul. Kan ni musim ni tudung. Ya. Tudung jual ihram ke, jual kurma ke. Kurma kan? Betul. Itu Jadi dari boleh segi- menampung Ustaz. menampung perbelanjaan. Okey, terima kasih Syairah. Tahniah Syahirah. Tahniah. Okey, Akmal. Macam Akmal anggut-anggut tu nak jawab tu Akmal tu. Akmal? Okey, rasa-rasa Akmal. Akmal, Yes, dari sudut ekonomi kita kena, nak pergi tu kita kena ada perbelanjaan kita lah. Okey, apa cara yang terbaik? Sekarang ni Akmal dah tingkatan 5 kan? Cara yang terbaik Ya, Akmal betul, untuk dapat mengerjakan haji pada suatu masa kelak. Kalau saya daftar dekat tabung haji dulu. Okey, daftar. Lepas tu saya kan masih sekolah. Bolehlah menabung sikit-sikit dulu. Nanti bila dah habis sekolah, dah kerja, start menabung banyak sikit dalam 200 ke 300 bulan. Banyak. Dalam umur 24 dah boleh pergi haji. Kalau 24-25 lah. Kalau sampai 24 tu dah sampai jodoh macam mana? Nak kahwin. nak pilih kahwin kan nak pergi pilih sana aku. Betul. Kahwin dulu lah. Kahwin dulu. Okey, betul. Okey, baik Akmal. Akmal, tahniah Akmal. Okey, jawapan yang sangat baik. Betul. Okey, pendapat Akmal memang dia dah nekat usaha cita-cita untuk mengerjakan haji. Yang penting cita-cita Ustaz. Cita-cita, Niat betul. tu kena ada. Niat. Betul. Okey, bagaimana caranya? Niat ni kita nak sampaikan niat tu. Yang pertama Akmal sebut tadi, dia sebut dia daftar haji dulu. Oh, betul. Daftar haji. Daftar haji 1,300 ataupun 1,400. Daftar dulu. Ya. Dah ada nama tu, satu masa insya-Allah Allah akan bagi permudahkan Betul. usaha kita untuk mengerjakan. Ada rezeki? Ada Ada. rezeki. Macam Akmal tadi kan. Ya. Menabung sikit-sikit. Gitu. Okey, baik, seterusnya kita lihat antara perkara-perkara ataupun hikmah yang mana haji ni boleh meningkatkan dari segi rohani dia, menghapuskan dosa. Ya, tengok pada sahabat-sahabat kita ataupun rakan-rakan kita yang balik mengerjakan haji, tengok dia punya muka berseri je kan. Kita pun kadang-kadang Ustaz kalau tak tenang, tengok wajah kawan yang baru balik, tenang rasa. Okey, betul, sangat betul. Setuju Ustaz. Itu sebab kita nekatkan ataupun dekatkan hati kita ni apabila orang balik haji tu, kalau boleh sebelum Covid lah. Ya. Sebelum Covid, kalau boleh peluk sikit lah. Salam dan peluk. Ambil aura dia panggil. Okey, Ya, betul aura haji. Ustaz. Jadi kita menghapuskan dosa. Dari segi sosialnya ialah saling mengenali sesama umat Islam. Kalau di sana nanti aku kata apa ni, Luqman Ya, Ustaz. di Mekah ni macam-macam agama, macam-macam bangsa ada. Betul Ustaz. Ada bangsa Arab, Afrika, Asia, Jepun semua juga. Tinggi, rendah. Tinggi, rendah. Betul. Dan macam-macam gaya. Kan? Ada yang salah Allah, itu macam-macam gaya. Gini Ustaz. Allahu Akbar pun ada. Itu bergantung kepada mazhab masing-masing lah. Ya. Jadi di sana kita boleh mengenali antara satu sama lain. Dengan orang Jepun kita kenal, dengan orang Afrika kita kenal. Seterusnya dari segi politiknya, menzahirkan kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam di segi politiknya, apabila mereka bersatu ni, mereka akan menzahirkan kekuatan umat Islam dari sudut ukhuwah tadi, dari sudut persamaan seagama tadi, mereka akan jadi kuat. Seterusnya kita lihat dari segi dakwahnya, menyemarakkan dakwah umat Islam. Umat Islam akan ilmu agama ataupun agama Islam akan tersebar luas. Dan yang akhir sekali ekonominya, yang sebagaimana disebutkan oleh Syairah tadi, ekonominya insya-Allah ekonomi umat Islam akan bertambah baik, akan bertambah meningkat dari satu masa ke satu masa.
Kita lihat apabila kita di Mekah di sana kan, apabila kita bergaul, bercakap dengan orang-orang kat sana. Dia kata apa ni Luqman? Dia kata di sana dia satu musim haji tu perbelanjaan dia untuk 1 tahun. Untuk musim haji yang seterusnya. Faham? Sebelum Covid pun memang ramailah kan umat Islam kat sana. Dia berniaga lah. Berniaga dari segi pakaian, berniaga makanan, aiskrim sana sedap. Cuba tanya cuma haji aiskrim sana memang sedap. Memang sedap Ustaz. Memang special lah. Okey, baik Ustaz. Jadi Okey, itu baik. 5 hikmah haji jikalau kita tunaikan. Dan sekarang Ustaz kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Okey, boleh insya-Allah. Kembali selepas ini pastinya dalam slot menengah atas.